Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk permulaan ini, kita akan berkenalan dengan SketchUp, di mana kita cuba untuk ambil tahu dengan sedikit dulu tentang dia punya paparan dia ataupun interface. Untuk SketchUp ni, kalau saya rujuk pada satu website O'Reilly.com, kita boleh tengok dekat sini dia ada letakkan ini adalah paparan untuk SketchUp yang dulu-dulu, tapi dia tak banyak berubah dengan yang sekarang. Ada sedikit saja perbezaan, dia ada modified sikit. Okay, kita tengok sini. Dia ada bagi tahu yang basic dia dalam bila kita tengok paparan dia, dia akan ada menu bar, dia akan ada menu file, edit, view, kamera dan sebagainya. Dan di bawah dia akan ada ikon getting started toolbar. Dan pada paparan modeling window dia akan ada 3 garis utama paksi yang dipanggil green, red dan juga blue axis. Paksi biru ni menunjuk pada bahagian atas, hijau dan merah ni X dan Y. Dan dulu dia letakkan instructor box, yang mana sekarang ni dia dah convert kepada default tray. Dan default tray ni boleh ditutup ataupun dibuka ataupun disetting macam mana yang saya akan tunjukkan selepas ni. Dan di sini juga dia ada measurement box. Measurement box ni akan membantu kita untuk kita tetapkan nilaian bagi sesuatu ukuran apabila kita nak membuat sesuatu model. Dalam ni juga ada scale figure. Scale figure orang ni dia nak letakkan, dia nak tunjuk kita macam mana kita nak tahu skala model kita. Apabila kita meletakkan satu ukuran lah, contoh kalau kita letak 1 meter, maka model kita akan nampak macam 1 meter bila ada orang ni, sebagai proportion kepada model yang kita nak hasilkan nanti. Dan yang hujung ni ada circle simbol ni, jarang digunakan, saya pun tak pernah guna sangat. Tak apa, kita boleh ambil tahu kemudiannya, dia tak apa penting lagi buat masa sekarang. Tanpa buang masa, kita sambung lagi, kita continue. Kita tengok dekat menu ada juga berkaitan dengan model. Memang ada banyak, tapi kita akan go through satu-satu secara ringkas apabila kita akan sampai pada bahagian yang kita nak ambil tahu tu. Untuk permulaannya, biasanya kita akan cuba untuk belajar macam mana nak save. Apabila kita mula start buka file, kita jangan lupa untuk save dulu supaya dia tak hilang. Lepas tu kita pun mengaban nak cari balik, nak buat balik kan. Jadi cara nak save, cara dia klik pada file, klik pada save as. Kita klik save as dan dia akan keluarkan satu paparan yang lain. Dia tanya kita dekat sini kita nak save file nama apa. Contoh dia, saya cari tempat dulu, saya nak save dekat desktop. Saya cari desktop dan saya nak save file ni, nama dia cubaan pertama contoh. Dan dia akan tanya save as type, jenis file apa. Saya gunakan sekarang ni adalah SketchUp Pro 2019. Kalau kata kita nak downgrade kan dia kepada 2018 dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Kita boleh downgrade sehingga SketchUp version 3 untuk mempermudahkan kita buka model kita pada komputer ataupun PC yang ada lower version daripada yang version yang kita pakai sebenarnya. Tapi sekiranya kita menggunakan version yang sama untuk mana-mana PC yang lain, tak ada masalah kalau kita save sebagai SketchUp model yang terkini ni. Berikutnya kita cuba untuk berkenalan dengan modeling window dia. Cara-cara nak control modeling window dia ni, kebanyakannya kita akan gunakan mouse. Kalau kita klik pada roller, dia akan jadi fungsi orbit, yang mana secara defaultnya fungsi orbit ni berguna apabila kita nak orbit sesuatu model. Kita nak pusing-pusing keliling dia. Kita boleh zoom in dengan cara zoom in, scrollkan ke depan. Kita boleh zoom out dan kita boleh zoom in, zoom out sambil buat orbit. Berikutnya kita akan cuba tengok pada toolbar. Dekat sini ada select. Bentuk macam cursor. Select ni sebenarnya kita gunakan dia apabila kita nak select sesuatu objek. Ada caranya, kita akan klik terus. Ada juga cara kita boleh buat left click
dan cuba select sesuatu objek. Kalau anda perasan ada dua teknik. Kalau kita gunakan kotak selection yang bergarisan penuh ini, kita perlu select habis untuk detect sesuatu model. Kalau kita select separuh ataupun suku ataupun beberapa bahagian saja, dia takkan select objek tersebut. Tetapi kalau kita gunakan daripada kanan ke kiri, ke atas ataupun ke bawah ni, dia akan keluarkan garisan kotak yang bergarisan putus-putus, dash. Kalau dia terkena sikit saja pada mana-mana model, dia dah detect, dia dah select. So ada dua perbezaan dekat sini. Macam juga AutoCAD. Okey, secara defaultnya untuk klik pada select ni, dia ada, kita boleh klik secara manual ataupun kita boleh tekan space. Okey, contoh dia, jika saya klik pada line, garisan, kemudian setelah buat garisan saya nak kembali kepada select, saya tekan saja space. Okey, kita cuba mulakan membuat satu model yang ringkas. Kalau saya drop down, dia ada dua, satu line, satu lagi freehand. Dan dekat sini kalau kita perasan dekat line ni, dia ada satu shortcut. Dia dah pun defaultkan shortcut dia adalah L. Kalau kita nak gunakan klik pada button pun boleh. Kalau kita nak guna shortcut, kita klik pada L tadi, maka dia adalah shortcut kepada button line, untuk ikon line ni. Okey, untuk membuat sesuatu model, kita boleh gunakan line, klik pada permukaan X dan Y ni. Contoh saya klik pada satu-satu mana-mana bahagian. Kemudian saya akan follow satu paksi berwarna hijau sebab saya nak dia align dengan paksi berwarna hijau ni. Dan kita akan tengok pada jarak length dekat sini, dia akan bertambah dan berkurang apabila saya naik dan turunkan garisan ni. Untuk membuat satu garisan yang betul ataupun tepat pada size yang kita nak, cara dia tanpa gerakkan apa-apa mouse, kita cuba key in kan nilaian yang kita nak. Contoh dia, saya nak 5 meter, saya akan type 5000 mm, iaitu milimeter. Jadi saya type 5000 saja, saya klik enter dan garisan berjarak 5 meter pun akan dihasilkan. Okey, kalau saya nak buat garisan berjarak 3 meter pula, saya berada pada paksi yang berwarna merah ini supaya dia akan jadi 90 degree, dan saya type 3000 iaitu 3000 mm. Saya klik enter, dia akan jadi 3 meter. Okey, ada juga cara yang berikutnya. Apabila kita dah ada sesuatu garisan, kita boleh tekan shift untuk kekalkan garisan tersebut pada paksi yang kita tetapkan. Kalau tak, nanti mouse kita akan bergerak tanpa mengikut paksi. Contoh dia, bila saya berada pada garisan hijau ni, saya tekan shift dan hold shift ni. Apabila saya gerakkan cursor saya ke bahagian yang lain, garisan yang kita nak buat ni akan tetap kekal pada paksi warna hijau. Dan apabila saya samakan dengan garisan yang ini, makanya satu garisan yang berjarak 5 meter akan dihasilkan. Okey, kemudian saya samakan dengan yang ini. Apabila dia bertemu, akan menghasilkan satu plane yang membolehkan kita untuk extrude dia, iaitu gunakan button push and pull yang ringkas ini. Shortcut dia adalah P. Kita boleh klik pada button ataupun kita boleh gunakan shortcut, tekan P saja, tekan P. Saya boleh pushkan dia naik ke atas. Kalau saya nak dia di-push pada jarak yang ditetapkan, contohnya saya nak dia naik dengan jarak 3 meter, saiz dia, caranya semasa saya pullkan garisan ini ke atas tanpa bergerak, saya type 3 meter, iaitu mewakili 3 meter bersama dengan 3000 mm distance dia. Kemudian saya klik enter. Dengan cara ini kita akan mendapatkan garisan yang betul, saiz 5x3x3.
Okey, dan kalau kita tengok dekat sini ada juga drop down freehand. Jarang saya gunakan freehand ni, tapi kalau anda nak mencuba pun boleh, tak salah. Freehand ni ini lebih kepada penggunaan garisan yang bebas tanpa ada sebarang garisan lurus. Tapi apabila dia dicantumkan, dia akan menghasilkan satu plane, yang mana plane ini juga kita boleh push dan pull dia. Kita boleh push dan kita boleh pull. Okey, kita boleh cuba banyak-banyak, tak ada masalah. Okey, apabila berlaku lebihan, contoh yang macam ni, kita nak delete dia, kita boleh gunakan eraser. Kalau kita klik pada eraser dan klik pada garisan ataupun objek yang kita nak delete, dia akan terpadam. Ataupun kita boleh juga gunakan kaedah select dulu, iaitu klik pada garisan, kemudian kita tekan button delete, pun sama juga. Saya akan tunjukkan lagi satu kelebihan SketchUp ni. Kalau kita single klik, dia akan select plane. Kalau kita double klik, dia akan select plane dan juga garisan pada plane. Double klik, okay, single klik. Kalau kita triple klik, dia akan klik pada semua objek. Triple klik, 1, 2, 3, dia akan select semua. Kalau kita klik single klik saja, dia akan select permukaan tanpa merujuk pada tanpa memilih garisan. Double klik, plane dan garisan. Triple klik, satu model terus. Okay, sebelum kita tamatkan, ada lagi satu benda yang saya nak tunjukkan di sini, iaitu jika kita nak menukarkan measurement unit kepada unit yang lain, cara dia, saya pergi pada view. Okay, step dia mudah. Pada view dan animation ada setting. Okay, view, animation dan setting. Di sini akan keluar model info yang saya boleh pilih unit, dan saya boleh tukarkan unit mm kepada m di sini. Kita juga boleh tukarkan kepada inci ataupun kaki, feet, sekiranya kita nak membuat model menggunakan kaedah ukuran kaki inci. Tetapi secara standardnya di Malaysia, kita akan menggunakan kaedah metrik, iaitu mm ataupun m. 1000 meter merujuk kepada 1 meter. Okey, kita setakat ini dulu dan kita akan sambung pada siri berikutnya. Terima kasih.